Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Dapat lagi kita sambung lagi siri kuliah kita, kuliah tadabbur Al-Quran. Sambungnya daripada ayat yang ke 128, muka surat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini sambungan daripada doa Nabi Ibrahim, yang mana doa Nabi Ibrahim itu bermula daripada ayat 126 lagi. Itu Nabi Ibrahim minta dengan Allah SWT supaya jadikan negeri Mekah ni negeri yang aman dan digunakan rezeki dalam bentuk buah-buahan. Dan juga Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT supaya membina Kaabah. Jadi baginda bersama dengan Nabi Ismail membina pasal Tiyah, membina Kaabah ni, lalu berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan supaya diterima amalan ini. Dan Nabi Ibrahim berdoa sekali lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ni orang yang menyerah diri kepada Engkau, wa min dzurriyyatina, dan juga daripada zuriat kami ini ummatan muslimatan lak, umat yang menyerah diri, patuh taat kepada Engkau. Jadi Nabi Ibrahim kata di sini, jadikanlah kami berdua ni orang Islam. Jadi minta jadi Islam lagi ni, maknanya keteguhan lah, sentiasa taat, bukan sekadar sekali ngucap 2 kalimah syahadat Islam lepas tu tak cara, tidak, tetapi berterusan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah SWT. Dan mengapa tidak dikatakan Rabbana waj'alna mu'minaini, kami ni 2 orang yang beriman? Sebab dalam kaedah kita belajar tauhid ni, kalau tempat itu disebut Muslim sahaja, maka automatik mukmin masuk juga. Kalau tempat tu disebut sebagai Muslim, mukmin pun masuk juga, automatik. Jadi apa yang dikehendaki dengan Islam dan iman itu adalah perkara yang sama, tidak ada beza. Yang mana Islam tu agama, kita perlu taat pada segala perintah-perintah Allah Ta'ala dengan penuh penyerahan. Kalau kata iman itu, maknanya kita meyakini, percaya dengan segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Cuma kalau kita baca ayat-ayat ataupun hadis yang menyebut Islam dan iman serentak, dia ada maksud yang tersendiri. Biasanya Islam itu merujuk pada zahir, mukmin itu merujuk pada batin. Tetapi di sini sebut Muslim saja, berarti merakumi juga iman itu. Kemudian Nabi Ibrahim minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan zuriat, daripada zuriat kami ni ada umat yang muslimah. Jadi Nabi Ibrahim itu sendiri menamakan kita umat yang baharu ni, umat muslimah. Wa sammakumul muslimina min qabl, di akhir surah Haji Allah Taala kata, dialah Ibrahim itu yang telah menamakan kamu sebagai Muslim. Jadi Muslim ni merujuk pada penyerahan diri pada Allah Ta'ala, intipati din agama kita Islam, tunduk patuh. Islam kita ni tidak dinamakan berasaskan kepada pengasas agama. Kalau tidak dia jadi Abrahamic faith. Tu ada orang mendakwa kita ni ikut agama Nabi Ibrahim, tapi bila dikaji tengok dia menamakan nama agama itu Ibrahim dah, tapi sebenarnya jauh lari daripada Al-Quran. Dan tunjukkanlah kepada kami manasikana, ibadat kami.
Manasikana, asal mana manasikana ni daripada perkataan nasak, mana yang membasuh, menyucikan, menyucikan diri daripada kotoran. Disebutkan juga membasuh baju, itu pun nasak. Tetapi yang dikehendaki di sini adalah mansak ni maknanya penyembelihan binatang, pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan diri dengan harta, dengan menyembelih binatang ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengorbanan kita korban binatang ni maknanya kerana Allah Taala, untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah. Itu korban kita. Tidak kata sembelih binatang biarkan dalam keadaan busuk. Tidak. Kita dekatkan diri kepada Allah SWT dengan menumpahkan darah. Lepas tu kita menggembirakan hati fakir fuqara, fakir miskin. Jadi bila Nabi Ibrahim tu minta dengan Allah Taala, tunjukkanlah ibadat kami. Mana di sini penting. Dalam buat ibadat pada Allah SWT ni, buat ibadat hanya untuk Allah dengan ikhlas. Satu lagi, ibadat mengikut agama Allah. Maknanya ibadat tu kita tak boleh fikir sendiri. Siapa Nabi Ibrahim pun minta dengan Allah Ta'ala, tunjukkanlah cara beribadat dengan betul. Sebab kalau tak kena kaedah, cara beribadat tak betul, Allah SWT tidak terima. Kemudian Nabi Ibrahim kata, watub alaina, watub alaina maknanya terimalah taubat daripada kami. Kalau kita kata bertaubatlah kepada Allah, tubu ilallah, maknanya kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Watub alaina maknanya kita minta Allah SWT supaya Allah Ta'ala mengurniakan rahmat dia kepada kita bila kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab perkataan tabah tu makna balik. Balik kepada Allah Ta'ala. Bila kita balik pada Allah Ta'ala, berarti kita minta rahmat dia. Bertaubat. Bertaubat tu dalam pengertian biasa kita kata meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, balik semula pada taat pada Allah Ta'ala. Jadi watub alaina, mana terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami dan berikanlah kepada kami rahmat, kasih sayang Engkau ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, kerana Engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Cuma anbiya ni dia bertaubat juga kepada Allah Ta'ala atas dasar kerendahan diri kepada Allah Ta'ala, atas dasar mengakui kekurangan dalam beramal. Dan di sini pun kita boleh ambil kaedah, iaitu walaupun kita lepas daripada beribadat pada Allah SWT, kena minta keampunan Allah, kena istighfar, kembali pada Allah Ta'ala, supaya kita segala kekurangan dalam ibadat tadi Allah Ta'ala maafkan. Supaya yang kedua, supaya kita dapat kembali sekali lagi beramal. Sebab tabah tu mana balik. Jadi sesudah kita beramal, kita istighfar pada Allah Ta'ala atas kekurangan, dan dalam masa yang sama kita minta dapat balik semula beribadat pada Allah Ta'ala, tidak berhenti beribadat pada Allah Ta'ala, berterusan beribadat pada Allah SWT. Dan bila Nabi Ibrahim minta jadi orang Islam, dah umat zuriat dia jadi umat Islam, maknanya itu sama sekali sebagai bantahan. Itu adalah nak membantah orang-orang Yahudi Nasara yang telah kata dalam propaganda mereka, Yahudi sahaja betul, Nasrani sahaja betul, masuk syurga Nasrani sahaja, dapat masuk syurga Yahudi sahaja. Jadi Allah Ta'ala nak memberitahu pada kita bahawa pemutus di dunia ni, mana nak masuk syurga, iaitu dia kena ikut Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu sendiri Islam. Zuriat dia doa pun Islam juga. Kemudian untuk umat muslimah ni, Nabi Ibrahim berdoa secara khusus, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka itu seorang rasul. Mana umat muslimah ni, bila kata umat, dia mesti ada imam, pemimpin. Ni
Nabi Ibrahim sebagai imam, dia fikir zuriat dia ni mesti ada pemimpin juga, dia ganti. Jadi Nabi Ibrahim minta dengan Allah Ta'ala biar ada seorang rasul, ia dapat membaca dari kalangan mereka umat muslimah tadi. Di sini Allah Ta'ala menyebut kefarduan rasul. Ada 4 kefarduan. Kefarduan yang pertama, yatlu alaihim ayatika, dia membacakan kepada engkau itu ayat, dia membacakan kepada mereka itu ayat-ayat engkau, ayat-ayat wahyu. Itu yang pertama. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka itu kitab. Tadi ayat ada, ni kitab pula. Jadi kitab ni dia lebih merujuk kepada kefarduan. Kita sebagai orang Islam, gapo hak fardu atas kita? Kitab. Jadi kitab ni, asal mana kitab, maknanya menghimpunkan, menetapkan. Jadi kitab tu merujuk pada Al-Quran. Ayat-ayat Allah tu merujuk pada Al-Quran juga. Jadi kitab ni dia khusus lagi daripada ayat. Sebab sebut dah ayat, kemudian sebut kitab ni pula lagu mana? Kitab dengan ayat ni benda yang sama ke benda yang berbeza? Jadi jawapan di sini benda yang berbeza. Itu ni kitab ni merujuk ke fardu atas kita. Kalau kita baca Quran tentang ibadat puasa, kutiba alaikumusiyam, kutibat. Kita belajar Arab, kataba yaktubu kitaban. Kemudian dia ada kutiba yuktab. Jadi puasa difardukan. Kitab tu maknanya ketetapan atas diri kita. Kalau kata semaya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kefarduan semaya tu wajib atas orang beriman sebagai satu ketetapan yang terikat dengan waktu, kitab. Jadi kitab tu makna kefarduan. Perang, kutiba alaikumul qital, difardukan kepada kamu supaya perang. Kutiba alaikumul qisas, diperintahkan kepada kamu supaya menegakkan hukum qisas. Ayuhan nas, kutiba alaikumul hajj, telah difardukan atas kamu ibadat haji. Jadi kutiba tu benda hak tetap atas diri kita. Yang ketiga, tugas Nabi mengajar hikmah. Hikmah ni kalau mengikut Imam Syafi'i, hadis-hadis Nabi lah. Kalau sebut kitab Quran, ayat-ayat Allah tu Quran, jadi kitab tu hadis Nabi. Tetapi kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, nanti kita akan baca di akhir surah Baqarah, di awal juzuk 3 tu, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi ayat tu, sesiapa yang diberikan hikmah berarti dia diberikan kebaikan yang banyak. Kita boleh tengok di situ orang hak faham kedudukan harta di tangan dia, dia faham godaan hasutan syaitan ni supaya tidak bersedekah, tidak infak fisabilillah. Kalau infak habislah piti, jadi jatuh papa. Jadi orang yang dapat infak juga dalam keadaan dia dihasut oleh syaitan supaya tidak infak, dia infak juga mana dia faham. Dia faham maksud harta yang Allah Ta'ala berikan, dia faham janji Allah Ta'ala. Jadi faham benda inilah yang dikatakan hikmah. Maknanya orang yang belajar kitab, belajar ayat-ayat Allah, orang yang mempelajari kefarduan dan dia melaksanakannya, maka dia akan mendapat satu keteguhan. Jadi keteguhan itulah yang dikatakan hikmah, dapat buat keputusan yang tepat. Jadi hikmah tu seolah-olah satu kekuatan yang ada dalam diri kita, hasil daripada kita taat perintah Allah Ta'ala, kita dapat lawan syaitan. Hikmah, bijaksana kita. Cara kita berhadapan dengan syaitan tu sebenarnya menggambarkan kebijaksanaan kita, keteguhan kita, rasanatul aqli, keteguhan. Dan hikmah ni juga kita tengok dalam surah Al-Isra. Zalika mimma auha rabbuka ilaika minal hikmah. Itulah dia apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada engkau itu daripada hikmah. Maknanya kalau kita tengok di situ dari surah Isra ni dah, bermula daripada ayat 23 sampai ayat 37. Surah Isra daripada ayat 23 sampailah kepada 37, hak bermula dengan wa qadha rabbuka. Jadi wa qadha rabbuka tu ketetapan Allah Ta'ala, kitab lah. Jadi di situ
Ada perintah-perintah Allah Ta'ala yang mana macam-macam bentuk perintah-perintah tadi terselit akhlak-akhlak yang mulia yang mesti kita jaga, penjagaan diri. Dah. Ujung tu Allah Ta'ala kata zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu maknanya apa yang telah ditetapkan kepada kamu tadi, segala kefarduan itu adalah hikmah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada engkau. Maka sebab itulah kita boleh simpulkan bahawa maksud hikmah di sini ajaran akhlak yang tertinggi, perketi, disiplin hidup, kemampuan untuk lawan syaitan, ataupun ruh kepada segala kefarduan. Hikmah, kita katakan hikmah semaya. Hikmah semaya ni apa? Zikrullah. Jadi zikrullah tu itu adalah akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu dapat cegah daripada fahsyat dan munkar. Itu natijah hikmah daripada semaya. Jadi hikmah ni akhlak yang dikehendaki daripada kita dapat taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kata puasa, takwa itulah hikmah daripada kita puasa. Jadi hikmah ni diajar oleh Nabi macam mana nak capai hikmah itu. Kemudian tazkiyah wa yuzakkihim. Tugas Nabi ni menyucikan mereka. Perkataan tazkiyah ni kita belajar kalau bab zakat. Zakat ni kita bersihkan harta kita. Jadi zakat yuzaki tazkiyatan dalam bahasa Arab dia ada dua aspek. Aspek yang pertama, kita cuci hak mana kotor. Kemudian barulah kita isi hak mana bersih. Maknanya dalam hati kita ni kita kena bersihkan daripada syirik, takabur, sombong, apa semua tu. Kita kena hiaskan dengan apa? Tauhid kepada Allah Ta'ala, keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Kalau pendek kata gak orang nan yang pokok lah. Jangan buh benar saja. Kena buh baja. Kena buat reba-reba tu. Mana naik tak pakar apa semua. Itu tazkiyah. Mana Nabi membersihkan jiwa sahabat, mana Nabi mendidik sahabat dengan amalan-amalan, dengan tarbiyah, tazkiyah. Dan tazkiyah itulah satu istilah Quran lebih sesuai berbanding dengan istilah tasawuf. Sebab tasawuf tu macam-macam. Waktu kata tasawuf ni asal daripada seorang yang pakai baju bulu, waktu kata asal daripada bersih bulu tu bulu kambing dah. Ada kata ni daripada Sofia ni ahli-ahli pasaport ada di Yunani, macam-macam. Jadi istilah hak selamat dan istilah yang betul-betul menggambarkan maksud kedatangan Nabi, kita kena pakai makna tazkiyah. Kena betul lah, jangan buh nama saja. Buh nama molek tapi bubuh dalam tu banyak benda-benda tak pakai. Jadi maksud tazkiyah ni membersihkan manusia supaya manusia tu mentauhidkan Allah, bergantungnya kepada Allah. Jadi kalau kita tengok tadi, doa Nabi Ibrahim ni susun comel. Bermula daripada ayat, baca ayat-ayat. Bila baca ayat, kena beramal lah dengan kefarduan. Bila beramal dengan kefarduan, maka akan mari rahsia-rahsia tadi, hikmah-hikmah tadi, akhlak-akhlak tadi. Jadi semua tu, tiga-tiga mula-mula tu, itu dikira sebagai asbab untuk dapat tazkiyah. Hak terakhir itulah matlamat kepada segala matlamat. Jadi dipanggil maqasidul maqasid. Yang tiga yang pertama tu kefarduan Nabi, matlamat pengutusan Nabi, tapi masih lagi bersifat tujuan, wasilah. Matlamat kepada segala matlamat ataupun matlamat tertinggi adalah tazkiyah. Tazkiyah. Jadi dalam doa Nabi Ibrahim tu yang keempat tu dikira sebagai matlamat kepada semua tadi. Yang mana hak semua tadi tazkiyah tadi, penyucian jiwa tidak akan tercapai melainkan dengan hak tadi, dengan kitab Allah, dengan hadis Nabi. Maka sebab itulah kalau kita kata kita ikut amalan kerohanian yang tidak berasaskan pada Quran, hadis, tak sah agak dapat tazkiyah. Dia lebih banyak kesan sampingnya.
Agak, tapi kesan sampingnya ni bukan pemakai ubat batuk. Talih nak selak putih mata. Kalau ni bergerak, kalau kata rabitah dalam tasawuf. Rabitah dalam tasawuf ni dia panggil tasawur syekh. Rabitah dalam tasawuf ni seorang yang nak menuju pada Allah Taala, dia ajar supaya bila dia ikut satu tarekat, dia kena patuh pada tu guru dia ni. Kena hormat pada tu guru dia. Segala amalan yang dia ajar oleh tu guru dia kena ikut. Tu guru dia susun siap-siap dah. Amalan gapo gini dah. Ngatik 20,000, 40,000. Bukan 10,000 dah. Lepas tu bila nak beribadat pada Allah Taala, mula-mula tu kena gambarkan dulu rupa tu guru tu. Supaya gapo? Supaya tu guru yang telah sampai makam ni, kita masuk melalui dia, barulah kita masuk melalui Allah. Itu dia panggil rabitah. Kita pegang tali yang sama, tak putus. Jadi kata dia, syekh ni, ketua kita ni, dia telah dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ghaib. Jadi madak pertolongan Allah Ta'ala mari melalui dia. Jadi kita hak baru ni kena ikut dia. Kalau ibadat lagu ni punah, ada tasawuf syekh lagu ni punah. Sebab apa? Sebab kita, kita iman, Islam, ihsan. Ihsan juga apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadat pada Allah Ta'ala macam kita nampak Allah Ta'ala. Lepas tu kita kata lagu mana kata nampak syekh tadi? Lepas tu kata tak betul. Bahaya lagu tu. Kena jumpa. Hak tak jumpa tak apa. Kalau dia boleh tarekat ilmu tasawuf tak ajar lagu ni tak apa, ada masalah. Tapi kalau jumpa ni Tuhan kata, Nabi kata kamu beribadat nampak Allah. Tiba-tiba kita ni nampak syekh, gambar syekh. Sebab itulah kadang-kadang setengah dakwah itu dia kata tasawuf ni adalah ihsan adalah tasawuf. Seperti mana dalam hadis Jibril, dia kena cek molek, kena buat rabitah dulu. Buat hak rabitah dulu, kalau tak ada baru boleh kata. Sebab rabitah tu meruntuhkan konsep ihsan, musyahadah dengan muraqabah. Jadi orang tu jadi ke mana pun guru dia. Jadi dia rasa guru dia nampak. Punah aku tu. Tu kesan sampingnya berat. Bukan kesan sampingnya lah. Tak tahu kita nak istilah. Innaka antal azizul hakim. Engkau itulah ya Allah yang maha bijaksana dan maha hakim. Maknanya engkau berkuasa ya Allah dalam mengabulkan doa ni. Sebab apa? Kalau kita nak hurai izzah dengan hikmah di sini, sifat Allah Ta'ala ni panjang. Tapi kita ambil satu sudut lagu mana? Hak doa Nabi Ibrahim ni lama baru Allah Ta'ala nak makbulkan. Doa ni Nabi SAW lah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lama tu. Berapa ratus tahun tak tahulah. 300 tahun tentu dah lebih. Barulah Nabi SAW dilahirkan. Maknanya Nabi Ibrahim minta tu Allah Ta'ala tahu selalu. Jadi apa? Hikmah dia, kehendak dia. Lepas tu tak boleh kah? Memang boleh. Izzah tu innaka antal azizul hakim. Allah Ta'ala berkuasa untuk memberikan kepada Nabi bila mana dia nak. Tapi walaupun dia berkuasa bagi, tidak bagi, tapi dia akan bagi ataupun tak bagi mengikut kehendak dia, hikmah dia. Masa mana hak sesuai. Itu innaka antal azizul hakim. Jadi sedih satu ubak lah kepada kita. Kita ni lama dah susah, lama dah penat ke apa dah. Tuhan tak tolong kita. Kena ingatlah hak kita minta tu bukan selalu Tuhan nak bagi. Sebab apa? Sebab pengabulan doa untuk kita ni dia macam-macam. Tidak kata kita boleh selalu ataupun Allah SWT tukar dengan benda lain. Ataupun Allah Taala tangguhkan, Allah Taala beri pahala dan Allah Taala kurniakan di akhirat. Walau bagaimanapun dengan doa tu sendiri telah menggambarkan kepada kita ni ubudiyah, hamba kepada Allah Taala. Tetap dapat pahala. Jadi itu khulasah kepada
millah Ibrahim. Jadi hak kata hidayah Allah, hidayah Allah ni millah Nabi Ibrahim lah, yang mana rasul yang mengajar ayat Allah, kitab, hikmah dan tazkiyah. Jadi Allah Taala kata, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesiapa yang tidak suka kepada millah Ibrahim. Millah Ibrahim tu apa hak ada dalam jiwa Nabi Ibrahim bila dia berdoa tu, keikhlasan pada Allah Taala. Dia kata, aku ni orang Islam ya Allah. Tak. Lepas tu biar bangkit Nabi Muhammad ni, ia membawa pak tugas tadi. Hak Nabi Ibrahim minta itulah adalah millah Nabi Ibrahim, keikhlasan dia. Islam itulah. Jadi Allah Taala kata, siapa yang tidak suka kepada millah Ibrahim tadi, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, malaikat dia orang yang memperbodohkan dirinya, orang tak cerdik. Maknanya dia tinggal hidayah Allah Taala. Walaqad istafainahu fid dunya wal akhirah. Sebab apa? Sebab Allah Taala telah pilih Nabi Ibrahim itu di dunia. Maknanya dia diuji oleh Allah Taala dengan macam-macam ujian, lalu Allah Taala pilih dengan sempurna untuk menjadi imam ahli tauhid. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia Nabi Ibrahim itu di akhirat nanti tergolong dari kalangan orang-orang soleh. Mana duduk bersama dengan orang-orang soleh. Jadi yang dikatakan Nabi Ibrahim tadi telah dipilih oleh Allah Taala dan dia lulus ujian. Dia telah dipilih setelah daripada diuji. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika mana Tuhannya itu berkata kepadanya, serah diri. Jadi hak inilah tafsirnya kepada wa idh betala Ibrahim rabbuh. Ingatlah ketika Allah Taala menguji Ibrahim. Allah Taala uji Ibrahim tu, mana kamu serah diri. Serah diri ni apa? Ujian yang paling besar kepada Nabi Ibrahim, menyembelih anak. Jadi tafsir dia, Allah Taala kata, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bila mana mereka berdua tu menyerah diri, bersedia untuk patuh kepada Allah Taala, Ibrahim dan Ismail. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ismail ni telah merebahkan diri dia tu hingga pipi dia tu rapat tanah. Maknanya bersedia untuk disembelih. Maka Allah Taala kata, qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membuktikan benar, kamu telah melaksanakan mimpi yang benar tadi dengan bersedia untuk sembelih anak. Jadi waktu tu itu dalam surah surah Saffat. Surah Saffat. Cerita itulah cerita penyembelihan Nabi Ismail. Jadi itu yang dikatakan tafsir Quran bil Quran. Jadi aslim tu maknanya kamu kena patuh taat kepada Allah Taala, kemuncak dia sembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim seorang ya waktunya. Allah Taala tukar dengan kibas. Maka selepas daripada tu kita umat Muhammad ni dia kena sembelih binatang lah. Bukan kata sembelih anak. Tapi hak pentingnya ruh dia tu, hikmah dia tu pengorbanan. Sedia korban. Jadi cerita tadi tu surah As-Saffat ayat yang ke 103. Saffat 103. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerah diri aku kepada Allah Taala, Rabbul alamin. Jadi gapo nak jadi? Allah lah yang mengatur. Rabb, penyerah diri kepada Allah. Dia menyerah diri kepada rububiyah Allah Taala. Kenapa tu? Sebab Allah. Kita sebagai hamba serah diri pada Allah Taala, kita sebagai hamba, Allah sebagai Rabb. Allah yang mencipta kita, memiliki kita, mengatur urusan kita, memberi rezeki kepada kita. Itu millah Ibrahim, millah pengorbanan. Patuh pada Allah Taala, taat pada Allah Taala, apa jua perintah yang Allah Taala perintahkan. Itu intisari millah Nabi Ibrahim. Millah Nabi Ibrahim ni bukan setakat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi dipesan kepada zuriat keturunan masing-masing.
Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah dipesan dengan bersungguh-sungguh ni oleh Ibrahim, dengan milah ini dia pesan kepada anak dia, banihi, anak dia. Anak dia ni bukan kata Ishak saja seperti kata Yahudi, tapi anak dia Ismail. Wa Yaqub, Nabi Yaqub. Pesan lagu mana? Mana masing-masing tu pesan. Nabi Ibrahim pesan, Nabi Ismail pesan, Nabi Yaqub pesan, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak aku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pilih agama, ya. Wahai anak-anak aku, Allah Ta'ala telah pilih untuk kamu ni agama din, maknanya agama yang patuh kepada Allah Ta'ala, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Maknanya Islam kamu tadi dalam keadaan taat berterusan sampailah mati. Jadi Allah Ta'ala telah pilih agama yang sempurna, milah tadi, milah yang taat. Dan ayat ni juga sebagai itmamu hujjah. Maknanya orang-orang Yahudi ahli kitab tak boleh nak kata apa dah. Sebab apa? Sebab hal ni lah ia dipesan oleh Nabi Yaqub, Nabi Ishak. Tauhid kepada Allah Ta'ala, kena Islam. Kemudian Allah Ta'ala tanya, oleh kerana ayat ni dia jadi itmamu hujjah kepada orang ahli kitab, Allah Ta'ala kata, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu ni orang-orang yang hadir menjadi saksi ketika mana Nabi Yaqub ni nak mati? Maknanya pesanan ni yang dibuat oleh Nabi ni dah sepanjang masa sehingga dekat nak mati pun benda yang sama. Apakah di sini Nabi Yaqub ni dia tak harap pada anak dia? Tak. Tidak. Maksud dia di sini nak menyatakan bahawa benda ni kena pesan semacam dekat nak mati. So, yang kedua, milah Ibrahim ni, milah tauhid Islam, dia tidak berubah. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub dekat nak mati pun pesan Islam juga. Maknanya Islam sebagai agama Nabi Ibrahim, itu juga agama Nabi Ishak, Nabi Ismail, agama Nabi Yaqub dan agama Nabi SAW. Tidak pernah berubah. Bukti dia Nabi Yaqub tu. Kalau kamu duk berbangga Bani Israel tu, Nabi Yaqub dah. Kamu duk bangga ikut Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dekat nak mati pesan Islam juga. Maknanya tidak ada perubahan tentang Islam itu. Tak ada tukar kepada Yahudi, bertukar kepada Kristian, tak ada. Nabi Yaqub dekat nak mati pun Islam juga pesan tentang Islam juga. Maknanya tidak pernah berubah agama itu. Agama dari Allah Ta'ala tidak pernah berubah. Hak berubahnya kerana tangan-tangan manusia. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kamu nak sembah setelah daripada aku ni, setelah daripada aku mati? Maka semua tu janji. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Mereka tu berjanji, kami akan sembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau, yakni Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tuhan yang sama, tak ada syirik. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita menyerah diri juga pada Tuhan yang sama tadi. Di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, anak-anak Nabi Yaqub ni dia terima molek Nabi Ismail. Orang Yahudi memang dia tak suka Nabi Ismail. Dia pandai hina, pandai rendah. Dia kata Ismail ni keturunan hamba. Padahal tidak. Keturunan orang mulia, bangsawan juga. Hajar itu. Jadi anak-anak Nabi Yaqub ni dia tahu. Mungkin dia jadi mana? Tok saudara lah, tok saudara dia Nabi Ismail, tok saudara. Dah tok nama ni Ishak dah.
Jadi Ishak dibanding dengan Ismail, terima molek. Orang Yahudi sahaja membeza-bezakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut Ismail dulu baru Ishak, itu menunjukkan bahawa hak yang lebih tua adalah hak tersebut dahulu. Nabi Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Jadi pesannya tadi supaya menjadi hamba Allah, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini peringatan, tambih, peringatan macam mana? Peringatan kepada orang Yahudi. Mereka itulah satu umat yang telah berlalu sejarahnya. Laha ma kasabat, umat tu mendapat apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan kamu ni dapat apa yang kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu itu tidak dipertanggungjawab, tidak ditanya tentang apa yang mereka telah lakukan. Jadi ayat ni nak memberitahu kepada orang Yahudi bahawa kamu hendak tupai Nabi-Nabi sebelum daripada kamu tu, kamu dok berbangga dengan mereka, kamu dok kata kamu keturunan terpilih kerana keturunan Nabi-Nabi. Itu adalah umat yang telah berlalu. Telah berlalu mana mereka tu telah mati dalam keadaan Islam kepada Allah, ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Laha ma kasabat, iman dan amal mereka tadi menghasilkan untuk mereka pahala. Tinggalnya kamu ni, walakum ma kasabtum, kamu dapat hak kamu usaha. Jadi kamu nak dapat seperti mana mereka tu, kamu kena berusaha ikut jejak langkah mereka. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub, semua tu mentauhidkan Allah, beramal, jaga perjanjian. Maka mereka dapat. Jadi kamu tu kena usaha diri, kamu tak boleh tupai mereka, masing-masing dengan amal sendiri. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ini propaganda mereka lagi. Dalam ayat sebelum pada ni ada dah propaganda dah. Ulang balik. Ada lagi propaganda. Maknanya tak habis lagi perbalahan apa Yahudi ni dengan orang Islam. Sebab mereka kata wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka kata jadilah kamu ni wahai orang Islam sebagai orang Yahudi ataupun sebagai Nasara. Orang Nasara kata kamu kena jadi Kristian. Orang Yahudi kata kamu kena jadi Yahudi. Tahtadu, barulah kamu dapat hidayah. Itu dakwah. Dakwah mereka. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, qul. Cara jawab dakwah tadi. Ini orang panggil ta'limul hujjah. Nabi diperintah supaya, Nabi diajar supaya jawab hujjah. Hidayah tu dah terletak pada bal millata Ibrahim Hanifa. Katakanlah, bahkan yang ni nak dapat hidayah kena ikut millah Nabi Ibrahim Hanif. Maknanya ia condong kepada tauhid, meninggalkan segala bentuk syirik. Dalam keadaan ikhlas diri kepada Allah Ta'ala, menjauhi syirik. Itu jalan selamatnya. Jadi Nabi SAW diajar supaya jawab dakwah mereka tu dengan mengatakan bahawa hidayah itu adalah terletak pada millah Nabi Ibrahim. Taat pada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu tidak syirik. Tapi popok kamu itulah terlibat dengan syirik. Yang mengatakan Tuhan ni ada anak, menganggap Tuhan ni macam makhluk. Qulu. Qulu ni cara beriman, cara nak dapat hidayah. Ayat ni cara nak dapat hidayah ataupun khulasah millah Nabi Ibrahim. Gapo gak millah Nabi Ibrahim ni? Dah.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah, maknanya milah Nabi Ibrahim itu dengan cara kami beriman dengan Allah, dengan apa yang diturunkan kepada kami. Orang-orang Yahudi kena kata kami beriman betul-betul lah dengan Taurat. Kamu kena beriman dengan Al-Quran. Apa yang diturunkan dengan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub dan asbat, anak cucu zuriat dia. Maknanya kena beriman dengan wahyu tanpa membezakan wahyu tu diberikan kepada siapa. Jangan jadi macam Yahudi. Yahudi kata kita hanya ikut wahyu Nabi Musa. Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa kita tersiku. Apatah lagi wahyu yang diberikan kepada Muhammad. Jadi Allah Ta'ala memberitahu cara beriman. Kalau betul mengikut milah Nabi Ibrahim, kena terima semua Nabi-Nabi. Sebab Nabi-Nabi ni dari Allah Ta'ala belaka. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, maknanya mukjizat. Ini kita panggil mukjizat hissiyah. Mukjizat tu kat Nabi Musa. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang sakit, diizinkan oleh Allah Ta'ala mencipta burung, menghidupkan orang mati. Kena terima, kena mengakui mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa dan Isa. Kalau tak percaya, dia jadi macam Fir'aun. Fir'aun kata sihir Musa tu. Orang Yahudi pun buat tuduhan yang sama juga kepada Nabi Isa. Dan orang Kristian kata hak wa ma utiya Isa tu, dia kata itulah Tuhan. Sebab benda tu sifat Allah Ta'ala ada pada Nabi Isa, maknanya Nabi Isa ni anak Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa ma utiya, Isa tu diberi. Bukan kata Isa yang buat. Isa diberi keizinan oleh Allah Ta'ala. Tu dia cara beriman yang betul, milah Nabi Ibrahim. Wa ma utiyan nabiyyuna bi rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Mana Nabi-Nabi ni ramai lah kalau nak sebut. Nabi Saleh, Nabi Saleh uta dia, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Maknanya semua Nabi-Nabi ni membawa agama tauhid Islam. La nufarriqu baina ahadin minhum. Cara beriman dengan semua Nabi-Nabi tadi tidak membezakan antara mereka. Sebab semua ni membawa kepada tauhid pada Allah Ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita akan ikutlah. Kita kalau kata ikut Nabi, kena ikut lagu ni juga, menyerah diri juga, turut seperti mana mereka. Ni jawapan lagi kepada dakwaan mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka itu beriman, sekiranya ahli kitab tadi yang mendakwa ikut Yahudi baru dapat hidayah, kalau hak sebenarnya, kalau mereka itu beriman bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kalau orang-orang ahli kitab tadi beriman seperti mana kamu beriman, yakni kamu wahai sahabat, faqad ihtadaw, barulah mereka dapat hidayah. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita bahawa dalam bab ni orang Yahudi kena beriman mengikut sahabat. Dan sahabat ni lah dulu mereka kata anu'minu kama amana sufaha. Mereka kata sahabat orang-orang bodoh dulu. Ayat ke berapa tu? Ayat ke 10 sebelah. Ayat yang ke-13. Surat 3. Jadi Allah Ta'ala buat satu ketetapan. Orang Yahudi kalau nak dapat hidayah, dia kena tengok iman sahabat. Sini ni Allah Ta'ala nak angkat sahabat. Boleh Allah Ta'ala nak kata fa in amanu bimithli ma ja'aka bihi bima ji'ta bihi ya Muhammad. Boleh. Allah Ta'ala kata kalau mereka tu beriman seperti mana engkau bawa wahai Muhammad. Tapi di sini Allah Ta'ala nak angkat sahabat. Kalau mereka tu Yahudi beriman seperti mana iman kamu wahai sahabat, barulah mereka tu dapat hidayah. Jadi tu sahabat tu main-main. Ukuran parameter keimanan seorang, amalan kita pun kena tengok sahabat lah. Sebab tu dah semaya tarawih ni kita tak boleh kata bid'ah.
Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar khalifah. Sayyidina Umar dia menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan balik. Sebab Nabi tak semaya tarawih. Bukan kata tak semaya langsung. Tak semaya dengan sahabat. Setelah semaya berapa malam. Maya dia tiga malam masuk dalam rumah dia. Lepas tu taklah sebab apa? Sebab takut difardukan kepada kita. Jadi tak boleh kita nak kata sahabat buat bid'ah itu biadab. Sebab sahabat ni kalau dia buat tu, kalau salah dia mesti ada khilaf. Ada sahabat lain tegur. Kalau benda tu tak ada orang tegur, itu maknanya sunnah yang tetap. Kena pakai sunnah sahabat. Sahabat tu standard. Jadi hak dia dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, orang yang ikut sunnah Nabi, jamaah sahabat ni. Bukan jamaah orang kampung kita. Tu jemaah masjid kita. Itu cerita lain. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka tu berpaling, sebenarnya mereka tu nak duduk dalam balah sampai bila-bila. Yang ni kalau mereka tu tak ikut sahabat, yang mana sahabat ni ikut Nabi. Nabi ni sama, Nabi kita dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak sama. Selain. Jadi kalau mereka tu berpaling daripada agama dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka berpaling daripada agama yang diamalkan oleh sahabat, berarti mereka berpaling daripada Nabi-Nabi. Bila gitu tak adalah nak balah ya. Fa innama hum fi shiqaq. Mereka ni hanya tahu nak balah. Itulah punca hak Allah Taala kata walan tarda ankal yahudu walan nasara dalam ayat 120 tu. Mereka tak akan senang hati. Sebab apa? Sikap mereka nak cari balas macam. Fasayakfikahumullah. Bila mereka nak cari balas dengan kamu, Allah Taala akan menjaga kamu. Serah pada Allah Taala tentang mereka tu. Maknanya kamu sahabat, kamu orang beriman, bila orang Yahudi ahli kitab nak cari balas dengan kamu sama-sama, cukup Allah, jangan bimbang. Itu isyarat dah penentangan orang-orang Yahudi ni begitu dahsyat sehingga Allah Taala kata suruh kat aku. Wa huwas samiul alim. Allah Taala Maha mendengar, yakni segala rancangan-rancangan mereka. Mereka bisik ke sama mereka buat konspirasi komplot. Wa huwas samiul alim. Allah Taala Maha mengetahui segala rancangan-rancangan mereka, taktik-taktik mereka. Jadi milah Nabi Ibrahim tu Allah Taala kata sibghatallah, celupai Allah. Maknanya mengikut ketetapan Allah, warna yang Allah Taala nak. Yang ni warna apa? Warna tauhid, warna ikhlas, ubudiyah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan, wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik daripada Allah? Celupai dia. Mana tak ada celupai yang lebih baik lagi daripada celupai Allah Taala. Jadi apa cerita pasal celupai ni? Sebab orang Yahudi ni dan juga Kristian dia ada baptis. Baptis dalam bahasa Arab dia panggil Ma'mudiyah. Selai budak dalam air. Budak kalau kita tahnik dah, dia selai budak tu dia jiru air. Adalah bacaan dia tu. Hak baru masuk Yahudi ke hak baru masuk Kristian, dia mandi juga baptis. Jadi mereka kira orang tu jadi Yahudi jadi Kristian bila dimandikan, dibaptis. Allah Ta'ala kata itu bukan penentuan kepada akidah yang benar. Celupai-celupai tu, celupai hak sebenarnya bila orang tu terima Islam, tauhid kepada Allah Ta'ala. Lagu mana? Celupai tu wa nahnu lahu abidun. Kita ni jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Itu celupai sebenar, ubudiyah, tauhid kepada Allah Ta'ala. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab ni, kamu ni nak balas nak debat dengan kita ke berhubung dengan Allah? Bukan kata kamu nak debat dengan kita pasal gotu ni tak, pada Allah Ta'ala. Maknanya ahli kitab ni dia akan sama persoalan tentang Allah. Kalau ni kat contohnya sibuk nak guna nama Allah lah. Dia balas nak minta. Kita ada hak juga guna nama Allah, kata mereka. Sedangkan Allah mengikut mereka bukan Allah yang Allah Ta'ala sendiri beritahu tentang diri dia. Tapi mereka nak buat balas lah tentang Allah tu.
Jadi apakah mereka tu nak kutip bala, nak bertengkar pasal Allah ni, wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan Allah ni dia adalah pemelihara kita, pemelihara kamu. Maknanya kedudukan Allah Ta'ala sebagai Rabb tu adalah satu yang jelas. Allah Ta'ala yang menjaga kita, memelihara kita. Mana tak patut berbalah, bertengkar atas tajuk tauhid kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kamu ahli kitab sepatutnya tahu dengan jelas. Tak perlu dah nak perdebatkan. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kamu amalan kamu, bagi kami amalan kami. Maknanya kami dengan ketaatan kami kepada Allah Ta'ala, dah. Kamu dah. Ikut kamu lah lagu mana. Kalau kamu tak seterima tajuk tauhid. Wa nahnu lahu mukhlisun, tapi kami ni orang ikhlas. Maknanya mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tidak bercampur, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, tidak akad tidak kata patuh kepada rahib-rahib. Sebab orang Yahudi ni dia telah jadikan rahib-rahib tu sebagai arbab, Tuhan juga. Tuhan juga tu maknanya bagi mereka pendeta-pendeta Yahudi ni, dia berhak meminda agama Allah, boleh tukar. Dah. Mereka membiarkan pengikut mereka sujud pada mereka. Itu arbab. Mereka telah jadikan pendeta-pendeta ni arbab, Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Patutkah kamu nak kata patutkah kamu nak kata, ataupun kalau bahasa kita tak tahu mana, apakah patut kamu nak kata bahawa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara? Apakah patut kamu nak kata Ibrahim itu, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbab, anak-anak cucu dia, mereka tu Yahudi ataupun Nasara? Maknanya tak patut. Teruk benar, bohong benar kamu tu. Memang tak patut. Sebab apa? Qul a antum a'lamu amillah, kamu lebih mengetahui lebih daripada Allah kah? Apakah kamu lebih tahu ataupun Allah lebih tahu? Apakah kamu tahu akidah imam-imam tauhid tadi? Apakah kamu tahu imam nabi-nabi tadi? Iman hak ada dalam hati mereka, tak? Agama hak ada pada diri mereka, kamu lebih tahu kah ataupun Allah lebih tahu? Qul a antum a'lamu amillah. Maknanya hak sebenarnya semua nabi-nabi ni bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Islam, Muslim lah kau. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisi Allah Ta'ala? Kesaksian yang ada di dirinya min Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan saksi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya? Itu sedap sikit, lebih jelas lagi. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Maknanya Allah Ta'ala telah memberitahu kepada Yahudi dan Nasrani bahawa agama para nabi-nabi ni semua tauhid Islam kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kamu kata Yahudi mereka itu, Nasrani mereka itu karut, kamu tu orang yang zalim. Maknanya perbuatan kamu tu mengakibatkan balasan yang berat di akhirat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah Ta'ala ulang lagi ayat ni. Cuma hal ni boleh kita kata khitab
khitab kepada umat ni, umat muslimah. Semua tu hak kami ceritakan adalah umat yang telah berlalu. Maknanya Yahudi yang terkena dengan sami'na wa asaina, mereka tu biarlah berlalu dah. Para nabi tauhid itu telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Dan kamu sebagai umat yang baharu ni, umat muslimah yang Allah Ta'ala namakan umatan wasata ni, kamu kena berusaha dengan amal kamu, kamu akan dapat amal kamu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka telah lakukan itu. Habislah juzuk yang pertama, masuk pada juzuk yang kedua. Pembahagian juzuk ni ia mengikut ulama je. Dari segi mudah nak bagi Quran. Sebab buat 30 juzuk tu dia kira sebulan tu 30 hari. Mudah nak ngulang Quran. Sehari 3 juzuk ke, sehari 2 juzuk ke. Bukan kata ketetapan juzuk ni mengikut Nabi, tidak. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam itu berpaling daripada kiblat yang telah mereka hadap selama ni? Kalau mereka hadap selama ni iaitu selama 16 ataupun 17 bulan. Maknanya orang Islam tiba di Madinah, Nabi arahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Selama 16 ataupun 17 bulan. Berubah balik tu lebih kurang 2 bulan sebelum peperangan Badar. Jadi orang Yahudi ni dia pun jadi pening. Jadi pening. Jadi apa kita kata sufaha ni orang Yahudi? Sebab kita merujuk kepada ayat sebelum pada ni, ayat 130 tu. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang bodoh lah tak usah ikut milah Nabi Ibrahim. Sebab milah Nabi Ibrahim ni kepatuhan kepada Allah Ta'ala antaranya apa? Bila Nabi Ibrahim buat Kaabah tu, dah masabah lah, tumpuan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya semua ngadak situ. Maknanya yang ada di tanah haram ngadak situ. Mana dia hanya sebagai titik, adat situ belaka. Bukan kata sembah Kaabah tu, dah masabah. Maqam Ibrahim hak Nabi Ibrahim benda. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi mereka jadi pening dah apa jadi bagi mereka ni pengubahan kiblat ni maknanya meninggalkan milah. Siapa sangat tu bagi mereka. Padahal kiblat ni sebahagian daripada milah, sebahagian daripada agama. Jadi bagi mereka besar tu milah tu, kiblat tu. Kalau kita tengok kepada ayat sebelum pada ni, ayat 106. Ayat 106 Allah Ta'ala beritahu pada kita bahawa mereka mempersoalkan pengubahan syariat. Kali ini mereka persoal pengubahan kiblat. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya Nabi jawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala lah yang memiliki timur dan barat. Maknanya alam semesta ni, ia ada timur, ada barat, ada utara, selatan, semua ni milik Allah Ta'ala. Jadi bila milik dia, hak dia lah. Nak suruh kita hadap ke mana-mana. Dan bila dia tak suruh hadap kau tu tak sah. Jangan kamu pandai-pandai. Jadi pengubah kiblat ni Allah Ta'ala memberitahu ada sebab. Bukan saja-saja. Sebab yang pertama, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada siapa yang kendaki kepada jalan yang lurus. Maknanya orang yang hadap semula kepada kiblat yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim, yang ni menghadap ke Kaabah, itulah orang yang mengikut milah Nabi Ibrahim, orang yang ikut jalan yang lurus. Jadi orang Yahudi hak masih lagi pening apa semua tu, mereka menghadap ke barat, orang Nasrani menghadap ke timur. Jadi Allah Ta'ala kata timur barat tu hak milik aku tak suruh pun. Hak naknya kamu menghadap Kaabah. Bila hadap Kaabah barulah kamu ikut jalan yang lurus. Itu sebab yang pertama kepada pertukaran kiblat.
Jadi orang yang dapat hidayah ikut arah kiblat hak sebenar ni, Allah Taala kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itulah maknanya orang yang Allah Taala kehendaki tu. Kadzalika tu kadzalika man yasha. Demikianlah orang yang kami kehendaki. Yang ni orang yang kami kehendaki bila dia lulus dalam ujian tadi, dia ikut kiblat asal. Dah, tanpa soal banyak. Mereka itulah kami ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ini kelebihan umat yang menghadap kiblat asal. Jadi man yasha tu mana umat Muhammad kalau dapat hidayah sebenar. Mana orang Yahudi kalau dia menghadap ke barat lagi, dah ke timur lagi orang Nasrani, mereka jauh daripada hidayah. Jadi umat wasata, umat pertengahan, umat yang adil. Dan perkataan wasata ni, dia sebenarnya kalau kita tengok molek, dia duduk tengah-tengah surah Baqarah. Ni itu mukjizat Quran. Wasata ni tengah ni, tengah ni. Ayat 143. Surah Baqarah berapa ayat? 286. Duduk tengah, sedang molek. Jadi umat wasata ni gapo peranan dia? Peranan yang pertama, litakunu syuhada 'alan nas. Menjadi saksi. 'Alan nas ni menjadi saksi atas orang ramai, yakni dalam menyampaikan kebenaran. Tidak menyembunyikan seperti mana ahlul kitab. Sebab ahlul kitab ni susu. Ya. Kemudian wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Natijah dia rasul tu pula akan menjadi saksi pada kamu. Natijah bila mana umat wasata tadi melaksanakan peranan mereka. Kemudian sebab yang kedua, penukaran kiblat. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang mana kamu duduk ikut tu dah melainkan untuk kita lina'lama, untuk kita membezakan, untuk kita tahu ni mana Allah Taala tahu dah, maknanya Allah Taala nak zahirkan supaya berbeza antara gapo orang hak ikut Nabi dan orang yang berpaling. Maknanya orang-orang ini Allah Taala nak memberitahu, nak mendedahkan orang munafik sebenar. Jadi hak tadi hak tak seikut memperosakan tu orang Yahudi, dia ada juga termasuk munafik. Hak ni Allah Taala nak zahirkan hak mana ikut Nabi, sahabat, yakni sahabat wa mimma yang qalib ni hak mana hak berpaling tanda, maknanya orang munafik dari kalangan Yahudi ataupun orang Madinah hak tak lagi dah kata tak boleh ikut agama lagu ni kes sekali ngadap Baitul Maqdis, kes sekali ngadap Mekah. Jadi kata Muhammad ni hati duk Mekah lagi walaupun dia duduk tempat kita. Supaya setengah orang India lah, India tempat kita ni dah minta maaf lah, orang Cina ke apa, dia duk ingat tanah besar dia lagi, sedangkan dia ni IC ni. Jadi dari segi kenegaraan memang dia kena taat tulus ikhlas sini lah, walaupun dia beranak sana, tapi oleh kerana IC dia sini, warga negara sini lah, sebab kita ukur atas kewarganegaraan, bukan asal dia. Jadi orang-orang munafik ni dia tak lagi skok dah kata Muhammad ni Mekah lagi rupanya, dia tidak ikut ni, dia bukan orang Madinah, bukan orang Yathrib. Jadi Allah Taala nak dedahkan siapakah sebenarnya hak ikut Nabi Muhammad dengan ikhlas. Jadi maknanya dapat ditapih dah daripada umat wasata ni orang munafik. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladzina hadallah, walaupun penukaran kiblat tadi berat kepada orang, melainkan kepada orang yang Allah Taala memberi hidayah pada dia. Berat juga tu. Sebab apa? Berat ni sebab ada sama serangan jahat daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ni akan kata kepada orang Islam lemah iman, mu nak turun lagi ke Muhammad. Dulu dia ngadap ke Baitul Maqdis, sekarang dia ubah ngadap kepada Kaabah. Sikit lagi kita tahulah nak ubah mana pula. Itu taskik, serangan pemikiran. Jadi berat juga tu. Maknanya kepada orang Islam hak lemah iman, sebab serangan itu mari sama daripada munafik, orang Yahudi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Jadi orang-orang beriman tu dah, bila mana mereka diarah supaya menghadap ke Kaabah balik, orang Yahudi buat serangan pemikiran tadi. Antara serangan pemikiran dia kata, hak musmaya dulu menghadap Baitul Maqdis tu sia-sia. Tak boleh gapo. Sebab apa? Sebab salah. Jadi benda hak bina atas salah, Allah Taala tak terima. Jadi semaya kamu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan tu sia-sia. Maka Allah Taala jawab syubhat tu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah SWT tidak akan sia-siakan iman di sini dengan mana semaya. Allah Taala tidak akan mensia-siakan semaya kamu yang mana semaya kamu itu berasaskan kepada iman. Boleh juga kita nak kata Allah Taala akan jaga iman kamu. Allah Taala tidak akan membiarkan iman kamu tu hilang dengan sebab gangguan-gangguan Yahudi terhadap kamu yang memperosakkan soal kiblat. Sebab apa? Sebab Allah Taala akan beritahu pada kita ni satu persatu hikmah kiblat tu, hikmah penukaran kiblat. Jadi kita sebut dua dah tadi. Allah Taala nak bagi hidayah ke mana nak ikut milah Nabi Ibrahim. Allah Taala nak dedahkan siapakah munafik. Dua dah kita sebut. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Allah Taala amat belah kasih kepada orang-orang mukmin. Orang beriman ni, orang manusia ni orang beriman. Jadi Allah Taala sama sekali tidak akan mensia-siakan iman kamu sebab itu bercanggah dengan sifat dia. Tidak mungkin Allah Taala buat sesuatu yang bercanggah dengan sifat dia yang rauf, yang belah kasih, yang amat penyayang kepada hamba dia. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami telah melihat kamu nu wahai Muhammad taqallub. Taqallub maknanya dalam keadaan tidak tenang tu, tidak tenang hati, menghadap berulang kali menghadap ke langit menunggu wahyu dari Allah Taala. Maknanya Nabi pun ada perasaan skok jugalah, resah. Sebab apa? Hati dia tu masih ngadap ke Baitul Kaabah, hati dia walaupun jasad hadap ke Baitul Maqdis. Sebab masa di Mekah tu Nabi tu dia jaga, dia ngadap Kaabah, dalam masa yang sama dia ngadap ke Baitul Maqdis, sejajar molek. Cuma bila mari di Madinah tu dia lebih nak serupa dengan ahli kitab lah, jadi ngadap ke Baitul Maqdis, tapi hati dia tu Mekah juga sebab itu milah Ibrahim. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi. Jadi oleh kerana Nabi ini keresahan, Allah Ta'ala kata tak apa, ini janji aku, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, pasti kami akan arahkan kamu supaya kamu berpaling menghadap kepada kiblat yang kamu senangi. Maknanya Allah Ta'ala akan menyenangkan hati kamu Muhammad dengan akan memerintahkan kamu menghadap Kaabah. Maka bila begitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kamu itu ke arah Masjidil Haram. Maknanya kamu duduk Madinah tak nampak Kaabah, tapi arah Kaabah. Arah Kaabah tu jangan lari. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada, yakni kamu berada luar daripada Madinah. Bila berjihad, bila musafir, jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram tu keadaan Nabi ketika bermukim di Madinah. Dah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ni keadaan Nabi bila berada di luar Madinah untuk berjihad, musafir. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ini illah yang ketiga. Bapa ada penukaran kiblat ni. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab itu benar-benar mengetahui bahawa itu adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala. Maknanya Yahudi itu memang tahu bahawa kiblat asal Mekah. Jadi oleh kerana mereka ubah kitab mereka, menyembunyikan daripada manusia kiblat yang sebenar, jadi Allah Ta'ala suruh tukar ni, maknanya nak menyatakan ni kiblat yang sebenar. Ini Allah Ta'ala nak dedahkan kejahatan Yahudi. Mereka tahu sebenarnya kiblat hak betul Kaabah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah Ta'ala tidak alpa daripada apa yang mereka buat. Kesalahan mereka menyembunyikan kiblat tu dan rancangan-rancangan yang jahat yang lain. Kemudian di sini Allah Ta'ala nak menyebut pula
sikap kedegilai ahli kitab. Walaupun dia tahu kebenaran yang sebenar, walaupun mereka tahu, patu tembelang mereka tu telah terdedah dah. Jadi sampai sini Allah Ta'ala menyebut mereka ni tetap kerah tasir juga pada kiblat yang sebenar. Wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak. Walaupun engkau berikan kepada orang-orang yang dikurniakan kitab itu dengan segala ayat, segala bukti mukjizat, mereka tetap tidak akan ikut kiblat kamu, mereka tetap tidak akan ikut agama kamu, milah kamu. Mana Nabi buat mari gapo pun tetap mereka tu kerah kepala ikut Yahudi mereka juga. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu ni tak boleh ikut sama sekali kiblat mereka. Maknanya ini janji daripada Allah Ta'ala, tidak akan berlaku lagi mansuh kiblat. Maknanya Nabi ni tidak akan diarahkan supaya kembali menghadap ke Baitul Maqdis, tak ada dah. Maknanya kiblat Kaabah ni mutamak sampai bila-bila, tidak mansuh. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'. Orang-orang yang diberikan kitab ni dah mereka ni tak akan ikut kiblat lawan mereka. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Orang Yahudi menghadap barat, orang Nasrani menghadap timur. Jadi masing-masing tak akan ikut kiblat masing-masing, menghadap ke lain. Ibarat kata orang ni menghadap ke depan, orang tu menghadap ke belakang, tak akan ikut. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm. Sekiranya engkau wahai Muhammad mengikut hawa nafsu mereka, engkau tunduk kepada kehendak mereka, engkau ikut milah mereka, setelah mana datang kepada engkau ilmu, yakni keterangan daripada Allah Ta'ala tentang perkara yang sebenar, innaka idzal laminaz zalimin, maka engkau tentu sekali daripada golongan yang zalim. Jadi di situ Allah Ta'ala memberi peringatan kepada Nabi tentang ahli kitab hak degi. Hak ni alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini Allah Ta'ala puji ahli kitab hak soleh. Sebab ataina, orang-orang yang kami berikan, kami kurniakan kepada mereka itu kitab, mereka mengenali Nabi Muhammad ni seperti mana mereka mengenali anak mereka. Lagu mana? Ibarat gini, seorang ayah yang kehilangan anak, hilang anak, lama dah cari, dah dia tahu anak dia ni ada nanda sini, tak lalat atau tekuk. Dia tahu, dia cari lama tu jumpa, dia tengok anak aku. Ahli kitab kenal Nabi SAW ni macam orang yang kehilangan anak, yang mana pada mereka tu ada tanda-tanda pengenalan. Gini-gini ni anak kita hok hilang ni, dia ada tanda hitam sini. Dah. Tak sesusu lah. Ada. Anak aku. Lagu tu orang Yahudi. Ahli kitab kalau mereka jujur dengan ilmu mereka kenal Nabi Muhammad lagu tu. Akan tetapi ni pokok degi ni, ahli kitab orang tidak jujur. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian daripada mereka tu, satu kumpulan daripada mereka itu benar-benar menyembunyikan kebenaran setelah dalam keadaan mereka tahu. Maknanya Nabi Muhammad ni pengenalan dia, mereka susu daripada pengikut-pengikut mereka. Buta huruf. Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Maknanya kamu sebagai Nabi, bukti dia Allah tahu, Allah lantik. Walaupun orang Yahudi susu bukti kenabian kamu, kiblat orang sebenar Allah dedahkan, walaupun disembunyikan oleh ahli kitab. Fala takunanna minal mumtarin, khitab kepada Nabi, janganlah sekali kamu ni tergolong daripada golongan yang meragui. Mana jelas, tak payah kamu resah, tak payah kamu bimbang, kamu hanya dakwahkan kebenaran yang kamu pegang. Jadi di situ sudah ada 3 hikmah penukaran kiblat, dan akan ada yang keempat. Yang keempat ni dalam ayat 150. Tu insya-Allah kita sambung esok. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.